untuk Kita bergabung? merasakan ketua Menti cukup satu saja. Jawatan ketua Menti itu satu saja. Kan, Presiden Patu memang itulah. Tetapi apa yang penting? Hala tuju pembangunan negeri Sabah. Rakyat negeri Sabah memerlukan pembelaan, memerlukan perubahan, memerlukan pembangunan. Sudah-sudahlah. Sudah-sudahlah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Haji Abdul Hajan Gurimbang kerana sudi bersama-sama kami Suara TV pada hari ini. Terima kasih Datuk. Terima kasih Jadi, kerana menjemput saya datang bersama-sama. Datuk, jadi mungkin kita ada permulaan ini, kita nak tahu sedikit Datuk bagaimana suasana menjelang pilihan raya negeri Sabah, terutama sekali di daerah Semporna. Suasana menjelang pilihan raya di negeri Sabah, khususnya kawasan Semporna dan Sulabayan, memang agak sudah menjadi sensasi, menjadi tumpuan. Karena di situlah bermulanya parti-parti pembangkang di negeri Sabah, khususnya Parti Warisan, yang banyak melontarkan idea-idea tentang kelemahan kerajaan dan ketidaktulusan dalam pangkat berat. Tetapi ini biasalah. Sebagai parti pembangkang, memang itulah budaya pembangkang. Tetapi kita yakin kerajaan pada hari ini di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Hajiji telah membuat satu plan tindakan melalui Sabah Maju Jaya yang lebih fokus kepada kepentingan rakyat di daerah Semporna, AMNY. Kini Datuk ialah Ketua Bahagian PJRS. Yes. Bagi bahagian Sulabayan, apa yang Datuk lihat penduduk di Sulabayan ni perlukan sekarang ni berbanding dahulu? Okey. Sulabayan adalah merupakan satu perkampungan rumpun bajau sama di pantai timur. Dan ianya adalah merupakan satu dun pertama di negeri Sabah di kawasan Semporna. Pada hari ini, masyarakat di Pulau Bumbung memerlukan satu perubahan, khususnya dalam pembangunan, bila mana daerah Semporna telah dikenali sebagai daerah pelancongan. Jadi sudah tentunya Pulau Bumbung merupakan satu pulau yang terbesar di negeri Sabah, di pantai timur, dan mempunyai aktiviti-aktiviti dalam bidang pelancongan, dan ianya dalam kerajaan di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Hajiji telah memfokuskan kepada dua perkara, iaitu satu dalam sektor pelancongan dan pertanian. Jadi dengan tanah-tanah terbiar lebih kurang 12,000 hektar di Pulau Bumbung, seandainya kerajaan pada hari ini diberi peluang sekali lagi, sudah tentunya tanah-tanah terbiar dan sektor pelancongan ianya akan berkembang lebih besar lagi. Baik, Datuk, mungkin Datuk boleh beri sedikit pandangan Datuk mengenai tahap prestasi ADUN Sulabayan yang ada kini. Tahap prestasi ADUN Sulabayan pada hari ini rasa-rasanya masyarakat sedia maklum. 7 teras yang perlu diketengahkan di ADUN Sulabayan, iaitu pertama dari sudut kemudahan. Kata besar pada mulanya jambatan Pulau Bumbung yang pada zaman Kerajaan Barisan Nasional yang telah diluluskan, tetapi pada hari ini telah dibatalkan. Justru itu bila mana kita mengambil alih pimpinan, kita akan membuat satu plan B, iaitu mewujudkan satu feri bagi kemudahan masyarakat di Pulau Bumbung. Karena di Pulau Bumbung itu mempunyai 61 buah kampung lebih kurang dan 11 buah sekolah rendah yang memerlukan kemudahan. 2 sekolah menengah dan hospital, balai polis dan kemudahan-kemudahan orang awam khususnya dalam membawa hasil-hasil pertanian. Jadi sebenarnya banyak infrastruktur yang baru diperlukan di Sulabayan itu sendiri, Datuk. Banyak struktur baru yang perlu diperlukan di Sulabayan. Sebab itu kita mengemukakan cadangan melalui pentadbiran daerah supaya daerah Pulau Bumbung ini diwujudkan satu daerah kecil bagi membolehkan masyarakat di Dun Sulabayan dapat kemudahan lebih cepat selaras dengan kepimpinan pada hari ini di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Hajiji. Baik, sebagai Ketua PJRS di Sulabayan yang juga merupakan parti pemerintah sekarang di negeri Sabah, Datuk melihat di mana peranan PJRS di Sulabayan ini? Peranan PJRS di Sulabayan ini amat penting sebab ia adalah satu plan pembangunan yang harus kita selaraskan. Sebab dalam era kerajaan PJRS pada hari ini, Yang Amat Berhormat telah melancarkan blue economy,
Dan bulu ekonomi ini adalah terdapat di kawasan Dun Selabayan, yaitu lautan yang jernih, koral yang cantik, ikan yang mahal, pulau yang indah. Dan inilah tarikan pelancong. Jadi rasanya dengan plan pembangunan yang disusun atur oleh kerajaan negeri melalui Sabah Maju Jaya, insyaAllah Pulau Bumbung akan boleh memacu dalam sektor pelancongan. Baik, Datuk, PJRS kita tahu merupakan parti yang baru ditubuhkan. Jadi kita nak tahu bagaimana PJRS hendak meyakinkan pengundi-pengundi untuk terus memberi sokongan, terutama dalam PRN yang akan datang ini nanti, Datuk. PJRS ialah merupakan satu parti baru, tetapi barisan pimpinannya adalah salah bahagian pemimpin-pemimpin yang mempunyai keupayaan dan pengalaman dalam pengurusan Mantap Bernegeri Sabah. Jadi justru itu isu-isu yang dilontarkan oleh parti-parti pembangkang pada hari ini itu merupakan sebagiannya. Itulah aktiviti pembangkang, itu semuanya fitnah belaka. Jadi saya yakin dan percaya dengan kewujudan PJRS di negeri Sabah, maka ianya boleh menyatupadukan masyarakat di negeri Sabah, khususnya mantan-mantan pemimpin-pemimpin yang telah bernaung dalam gabungan JRS. Jadi Datuk, bagaimana pula Datuk melihat pentadbiran Datuk Seri Panglima Haji Jinor masa kini dan apa bezanya dengan ketua-ketua menteri sebelum ini, Datuk? Pentadbiran Datuk Haji pada hari ini mengambil kira tentang keluhan masyarakat di akar umbi. Dan keputusan itu bila dia melaksanakan keputusan, ianya dilaksanakan melalui gabungan parti-parti. Ya, dia tidak membuat keputusan bersendirian. Dia kena melihat, mengimbangi tentang keperluan rakyat dan keutamaan apa yang harus dilaksanakan. Justru itu pada hari ini melalui Sabah Maju Jaya yang diilhamkan oleh Yang Amat Ketua Menteri, banyak program bantuan-bantuan yang disalurkan kepada rakyat. Tetapi bantuan ini disalahartikan oleh para parti pembangkang, khususnya adun-adun yang tidak berpuas hati dengan kerajaan pada hari ini. Baik Datuk, masih lagi kita nak tanya berkenaan soalan politik ni. Datuk melihat gabungan PH, BN dan juga JRS terbukti berkesan di peringkat federal ini. Namun sukar dibentuk atau direalisasikan di negeri Sabah. Sebenarnya Datuk melihat apa sebenarnya halangan utama dalam nak menjadikan kerjasama seperti apa yang kita buat dekat federal ni untuk negeri Sabah? Apa yang berlaku? Mungkin Datuk ada pendapat Datuk sendiri? Saya merasakan sudah tiba masanya barisan pimpinan di Sabah, parti-parti di Sabah, ketepikanlah pahaman-pahaman yang boleh merusakkan pentadbiran negeri Sabah. Karena kita akan melihat sebagai satu kaedah jiran kita negeri Sarawak, bagaimana kemantapan melalui parti perpaduan. Jadi seandainya para pemimpin ini bersatu, sudah tentunya masyarakat yang akan lebih harmoni dan pembangunan dapat kita laksanakan tanpa ada gangguan daripada mana-mana pihak, khususnya parti-parti pembangkang. Dan saya mengharapkan supaya barisan pimpinan yang ingin mengemudi pimpinan negeri Sabah bersatulah dan bernaunglah di bawah pimpinan JRS. Karena inilah satu-satunya parti tempatan yang boleh menyatupadukan kumpulan parti-parti negeri Sabah, khususnya lokal parti. Maksudnya Datuk bersetuju kalau gabungan PH, BN dan JRS berlaku di negeri Sabah? Sudah tiba, seperti mana saya jelaskan tadi, karena negara memerlukan kestabilan politik. Dan bila mana kestabilan politik, sudah tentunya parti-parti negeri Sabah kan ada bergabung. Karena kita tidak boleh memisahkan antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan tempatan. Karena harus selari. Justru kita mempunyai ketua. Jadi kita taat kepada pemerintah. Jadi seperti mana saya jelaskan tadi, bila mana melihat tentang kestabilan politik, tentunya pembangunan itu akan lebih rancak kita laksanakan. Jadi tidak ada masalah seandainya barisan pimpinan ini melalui proses perbincangan secara ikhlas tanpa ada gangguan, bukannya kumpulan gunting dalam lipatan. Datuk melihat bagaimana isu-isu semasa yang dimainkan di negeri Sabah oleh beberapa pihak yang ingin dilihat menjatuhkan JRS. Bagaimana Datuk melihat perkara ini, adakah timbul setelah kita tahu nak menghampiri PRN? Ataupun bagaimana Datuk melihat isu-isu yang berbangkit hari ini? Kita harus paham, dunia ini perubahan telah berlaku. Media sosial telah mengatasi maklumat sebenar. Dan inilah antara yang lain
tindakan-tindakan barisan pimpinan-pimpinan yang tidak berpuas hati. Dan sebenarnya itu hanya dimainkan di media sosial. Jadi saya yakin dan percaya dengan adanya sistem pentadbiran yang tulus, ya, tata kelola seperti mana senantiasa dilaungkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tata kelola. Jadi rasanya tidak ada masalah bagi kerajaan negeri Sabah macam-macam tuduhan. Tetapi kita ada barisan jawatan kuasa dan agensi kerajaan yang bertanggung jawab. Penyiasatan, kalau seandainya yang dilontarkan pada hari ini ialah masalah Rasul, kita ada SPRM, biar SPRM membuat penyiasatan. Kalau ada penyelewengan, ada hakim, ada mahkamah untuk memutuskan sama ada ianya bersalah ataupun disabliknya, ataupun hanya pertuduhan sebagai langkah, ya, keupayaan media sosial mengatasi maklumat yang sebenarnya. Datuk tadi berbalik kepada persoalan gabungan tadi, Datuk melihat adakah semua ketua-ketua gabungan ini ada niat, ada apa? Orang kata nak menjadi ketua menteri, atau Datuk rasa mereka ni hanya untuk Kita bergabung? merasakan ketua menteri cukup satu saja. Jawatan ketua menteri itu satu saja. Kan, Presiden Batu memang itulah. Tetapi apa yang penting? Hala tuju pembangunan negeri Sabah. Ya? Rakyat negeri Sabah memerlukan pembelaan, memerlukan perubahan, memerlukan pembangunan. Sudah-sudahlah. Sudah-sudahlah. Tapi bagi saya, kita akurlah dengan keputusan 72 adun yang dipilih oleh rakyat. Dan mana-mana parti yang bergabung akan bergabung, yang ditentukan oleh sistem, ya, di bawah nasihat Tuan Yang Terutama yang di Persatuan Negeri Sabah, kalau di federal di Persatuan Agung, kalau di Sabah Tuan Yang Terutama di Persatuan Negeri Sabah. Jadi rasanya demi untuk pembangunan negeri Sabah dan pembelaan masyarakat yang mengharapkan pembangunan, ya, yang kita coba untuk menoktakan kemiskinan dan perpecahan. Percayalah, bersatulah, sudahlah pertelingkahan. Nanti akhirnya generasi akan datang akan meneruskan perpecahan ini. Macam Datuk sendiri dekat kawasan sekarang, gerak kerja yang dilakukan menjelang pilihan raya ni? Okey, gerak kerja di kawasan saya telah membuat satu plan pembangunan melalui Blue Ekonomi dan Sabah Maju Jaya. Itu seperti mana saya jelaskan tadi. 7 trust di Surabaya perlu direalisasikan. Satu, mengenai dengan kemudahan dari pendataan besar, yaitu perkhidmatan jambatan kalau tidak ferry. Kedua, pentadbiran daerah perlu diwujudkan di Pulau Bumbung. Ketiganya, tahap pendidikan, ya, perlu ditingkatkan. Keempatnya, masyarakat di Pulau Bumbung itu perlu diberi kepahaman tentang dasar-dasar kerajaan pada hari ini. Ya. Dan selain daripada itu, sektor pelancongan dan pertanian perlu direncanakan bagi membolehkan anak muda ini dapat memahami supaya mereka akan lebih gemar dan suka tinggal di kawasan perkampungan selaras dengan inisiatif kerajaan pada hari ini melalui Sabah Maju Jaya, yaitu mewujudkan rumah SMJ. PAJRS adalah parti kerajaan yang menerjui pentadbiran negeri Sabah. Dan rasanya kerajaan pada hari ini telah menyempurnakan, ya, hasrat dan permintaan rakyat. Segala-galanya, baik di peringkat akar umbi, baik pun peniaga, baik pun masyarakat yang kurang bernasib baik. Sebagai satu contoh, peniaga bagi bantuan, orang miskin bagi bantuan, ya. Lepas tu orang tak ada rumah bagi bantuan malah SMJ. Jadi rasanya para pelajar pula yang belajar di luar negeri, luar negara, ada bantuan semua. Jadi rasanya rakyat inilah kerajaan yang stabil pada hari ini. Cuma saya mengharapkan hanya segelintir kumpulan-kumpulan yang coba-coba ingin menjatuhkan, sudahlah, berhentilah, kan? Karena zaman ini kita perlu bersatu padu. Itulah antara lain harapan saya kepada semua pemimpin di negeri Sabah yang bercita-cita nak mau jadi calon kah, mau jadi menteri kah, mau jadi ketua menteri, cermin-cermin diri, kan? Lebih baik kita bersatu padu seperti mana tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan perpaduan itu adalah amat penting ke arah merealisasikan hasrat dan impian rakyat. Setiap pemimpin ada waktu, ada masanya.